Baik, sekarang kita ke tajuk baru iaitu harakat ahrufil qafiyah. Baris-baris yang berada pada huruf-huruf qafiyah. Baris-baris yang berada pada huruf-huruf dalam satu-satu qafiyah. Harakatu ahrufil qafiyah sittatun. Baris-baris yang terdapat pada huruf dalam satu-satu qafiyah ada 6. Yang pertama, majra. Yang kedua, an-nafas. Yang ketiga, al-hazwu. Yang keempat, ar-rassu. Yang kelima, al-ishba'. Dan yang keenam, at-tawjih. Inilah nama-nama baris yang berada dalam satu-satu qafiyah yang terletak pada huruf-huruf dalam satu-satu qafiyah. Perkara ni sangat mudah je lah. Sangat-sangat mudah. Bila kita kenal huruf tu, maka baris yang berada pada huruf tersebut ada nama. Yang lepas kita dah belajar huruf qafiyah, ada nama huruf rawi. Dan pada rawi ada baris. Baris itu pula ada nama di dalam ilmu qafiyah. Baik, kita pergi kepada baris yang pertama. Baris yang pertama bernama al-majra. Apakah dia al-majra? Al-majra ialah harakatur rawi al-muqayyad. Iaitu baris yang berada pada huruf harakatur rawi al-mutlaq. Baris yang berada pada huruf rawi mutlaq. Mutlaq ni kalau ada hok masih ingat, saya pernah sebut dah sekali. Apakah makna rawi mutlaq? Rawi mutlaq ialah rawi yang berbaris. Rawi yang berbaris. Kalau kita Kelantan ni kita panggil huruf yang hidup. Huruf berbaris ni maksudnya huruf hidup. Sebab kalau kita sekadar sebut huruf berbaris, mungkin ada kata baris mati. Huruf yang berbaris di sini maksudnya huruf yang berbaris di atas, di hadapan dan di bawah. Bukan huruf mati. Jadi baris yang ada pada huruf rawi ini dinamakan al-majra. Baik, kita pergi kepada contoh. Syair kita berakhir dengan perkataan manzili. Berakhir dengan manzili. Mana huruf paling akhir? Huruf paling akhir ialah ya selepas daripada lam. Ya. Jadi adakah dia rawi? Tidak. Sebab huruf ya tidak berhak untuk menjadi rawi. Jadi kita ambil huruf sebelum dia. Siapakah huruf sebelumnya? Huruf sebelumnya adalah lam. Jadi lam adalah rawi. Kat mana baris lam? Lam berbaris di bawah. Baris bawah ni kita panggil kasrah. Kasratul lam, baris kasrah, baris bawah yang berada pada lam. Dan baris bawah yang berada pada huruf lam itulah dinamakan majra. Sebab lam adalah rawi dan baris kasrah adalah milik lam, maka kasrah itu dinamakan majra. Jadi kalau orang tanya dekat syair yang berakhir dengan manzili ni, manakah baris yang dinamakan majra? Jawapannya ialah kasratul lam. Kasratul lam itu adalah majra. Di sini kita boleh bentuk dua persoalan. Yang pertama di segi kita panggil pengetahuan. Apakah dia majra? Majra ialah harakatur rawi mutlaq. Itu pengetahuan. Sekarang kita cuba tukar kepada pemahaman. Okey, kita bagi satu syair yang berakhir dengan manzili. Cuba tunjuk di manakah ataupun manakah baris yang dipanggil majra. Kita pun jawab kasratu al-lam. Kasrah pada huruf lam. Kerana lam adalah rawi dan baris yang ada pada rawi itu adalah majra. Kemudian huruf yang seterusnya.
Dan huruf yang seterusnya bernama nafas. Apakah nama huruf ni? Huruf ni adalah harakatu ha'il wasli. Huruf yang ada pada ha wasal. Huruf yang ada pada ha wasal. Kita dah belajar huruf ha wasal lagi tu. Apa dia huruf ha wasal? Huruf ha wasal ialah huruf ha domir yang berada selepas daripada rawi. Jadi syair kita tengok syair. Mana qafiah kita? Qafiahnya ialah wafiquha. Saya hanya bariskan pada hak saja. Sebab kali ini kita nak fokus kepada baris hak itu yang dipanggil nafas. Jadi qafiahnya ialah wafiquha. Mana rawi? Rawi adalah qaf. Apa nama hak selepas qaf? Hak itu bernama wasal. Ada baris dah? Ada baris di atas. Jadi baris wasal ini dipanggil nafas. Jadi kita juga mempunyai dua soalan. Kita boleh tanya dalam bentuk pengetahuan. Bergantung kepada tahu, bergantung kepada ingat. Apa dia nafas? Nafas ialah harakatu ha'il wasli. Okey, cuba kita faham sikit. Kita bagi satu syair. Contohnya syair yushiku man farra min maniyatih fi ba'di ghirratihi yuwafiquha. Cuba tunjuk mana dia baris yang dipanggil nafas. Kita pun tunjuk. Dia adalah fathatul ha. Baris fathah yang ada pada huruf ha. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ialah al-hazwu. Apa dia al-hazwu? Hazwu ialah harakatu harfil ladzi qabla ridfi. Baris yang terletak pada huruf sebelum ridfu. Baris yang terletak pada huruf sebelum ridfu. Kita dah belajar ridfu. Apa dia ridfu? Ridfu ialah huruf illah sebelum rawi mubasyarah. Huruf illah yang berada sebelum rawi secara langsung. Apa dia huruf illah? Kemungkinan alif, kemungkinan wa, kemungkinan ya. Baik, kita tengok dekat syair yang diberikan. Walastu ara sa'adata jam'a malin walakinna taqiyyu huwa as-sa'idu. Jadi mana kita punya qafiah? Idu. Saya tidak merahkanlah, kita merah pada ain saja. Jadi mana rawi? Rawinya ialah dal. Huruf apa yang ada sebelum dal? Sebelum dal ada ya. Ya adalah huruf illah. Secara langsung berada sebelum dal. Huruf ya tu dinamakan ridfu. Sekarang kita nak bincang baris hazwu. Apa dia baris hazwu? Hazwu ialah baris sebelum huruf ridfu. Jadi mana huruf sebelum ridfu? Ain. Kat mana baris dia? Baris dia di bawah. Jadi hazwu ialah kasratul ain. Kasratul ain. Kenapa kasratul ain? Sebab di segi pengetahuan, hazwu ialah harakah alladhi qabla ridfi. Baris yang berada pada huruf sebelum ridfu. Jadi huruf sebelum ridfu ialah ain. Barisnya ialah kasrah. Jadi hazwu ialah kasratul ain. Baik, ni adalah baris hazwu. Kemudian kita nak pergi pula kepada baris-baris yang seterusnya yang boleh kita dapati pada huruf qafiah dalam satu-satu qafiah. Kita pergi kepada huruf yang seterusnya. Yang kita akan temui pada qafiah iaitu huruf yang keempat. Huruf ni bernama ras. Ras ialah fathatul harfil ladzi qabla alifit ta'sis. Dia hanyalah dia hanyalah baris di atas. Baris atas saja. Dia terletak pada huruf yang berada sebelum alif ridf. Alif ta'sis. Alif ta'sis. Baris atas yang berada pada huruf sebelum alif ta'sis. Alif ta'sis ni kita dah bincang.
Apa dia alif taksis? Alif taksis ialah alif di antara dia dengan rawi ada huruf lain yang berbaris. Baik, kita tengok pada contoh yang diberikan. Contoh yang diberikan qafiah kita ialah wa'idi. Wa'idi. Mana rawi? Dal. Mana taksis? Alif. Selepas waw. Kenapa alif tu dinamakan taksis? Sebab di antara alif tersebut dengan dal ada huruf yang berbaris. Jadi kita nak bincang baris huruf sebelum taksis. Mana taksis? Ialah alif. Mana huruf sebelum alif? Waw. Kat mana baris waw? Di atas. Maka baris atas yang ada pada waw itu dinamakan ros. Okey, soalan. Apakah dia ros? Fathatul harfil ladzi qabla alif taksis. Baris atas yang berada sebelum alif taksis. Kalau dalam syair ialah fathatul waw. Baris atas yang ada pada waw. Kemudian huruf yang kelima. Baris yang kelima. Baris yang kelima ialah isba'. Apa dia isba'? Isba' harakatul dakhil. Dan baris yang ada pada huruf dakhil. Jadi, dakhil dengan taksis. Kalau kita boleh kenal taksis, insyaAllah kita boleh kenal dakhil. Jadi, kalau kita ambil nombor 4. Kita ambil hak nombor 4 dulu. Kalau ros ialah fathatul waw. Kalau isba' ialah kasrah hamzah yang di atas kan. Kalau kita ambil contoh hak bawah pula. Contoh hak bawah isba'. Apa dia isba'? Harakat dakhil. Dan dakhil dengan taksis ni kita dah sebut dia adalah huruf yang saling ada. Kalau ada taksis ada dakhil. Ada dakhil ada taksis. Kalau tidak ada kedua-duanya tidak ada. Jadi samalah kalau ada ros mesti ada isba'. Jadi untuk yang contoh nombor 5 ni kita punya qafiah ialah samuhu. Samuhu. Mana rawi? Ha. Mana taksis? Alif. Kenapa kita kata alif tu taksis? Sebab alif tu ada pemisah. Antara ha rawi dengan alif ada mim. Mim itulah dinamakan dakhil. Dan baris yang ada pada mim itu dinamakan isba'. Jadi untuk contoh nombor 5, mana isba'? Dhammatul mim. Atau mana ros? Ros adalah fathah sin. Tu untuk nombor 5. Kalau untuk nombor 4, mana isba'? Isba' ialah kasrah hamzah. Mana ros? Ros ialah fathah waw. Jadi nombor 4 dengan nombor 5, ros dengan isba' dia sama dengan huruf, iaitu taksis dengan dakhil. Kalau ada ros, ada isba'. Ada taksis, ada dakhil. Kemudian baris yang terakhir. Okey, untuk baris yang terakhir bernama taujih. Taujih ialah harakatul harfil ladzi qabla rawi muqayyad. Baris yang terdapat sebelum rawi muqayyad. Rawi muqayyad ni mungkin kali kedua kita sebut. Kita pernah sebut dah sekali. Apa dia rawi muqayyad? Rawi muqayyad ialah baris rawi yang berbaris mati. Rawi yang berbaris mati. Jadi bila rawi berbaris mati, mesti huruf sebelum rawi, huruf tu berbaris. Maknanya huruf hidup. Jadi huruf itulah yang dipanggil, baris yang berada pada huruf sebelum rawi yang berbaris mati itulah dipanggil baris taujih. Apa dia taujih? Taujih ialah baris huruf yang terletak sebelum rawi yang berbaris mati. Baik, kalau kita tengok dekat syair kita, kan, kita punya qafiah ialah intami'. 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 Nun mati, ain mati. Kita mula dengan hamzah. Intami'. Jadi mana kita punya rawi? Rawi ialah ain. Ada baris tak? Tidak ada. Bila tidak ada, kita panggil rawi muqayyad. Jadi huruf sebelum dia adalah mim. Mim ada baris tak? Ada. Barisnya di bawah. Apa nama baris mim? Mim baris ini bernama taujih. Bernama taujih. Jadi kasratul mim. Taujih ialah kasratul mim. Jadi itulah kan, berkaitan dengan huruf-huruf dalam qafiah dan baris-baris yang terletak pada huruf-huruf pada sesuatu qafiah. Jadi untuk huruf ni, saya rasa dia tidak susah sangat. Kan? Begitu juga untuk baris. Cuma mungkin keliru lah. Keliru nama. Kadang-kadang kita ingat isma' tu
baris. Kadang-kadang kita ingat isma' tu huruf. Mungkin tukar situ saja. Tapi di segi nak faham, dia tidak sesusah yang kita belajar pada arut lah. Tidak susah. Cuma nak kena beri pengamatan sikit. Kena hafal. Tengok biar detail. Jangan kita tukar antara huruf dan harakah. Okey, untuk siri ini saya rasa setakat itulah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.